الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat, tetamu Allah, pengunjung taman surga rahimakumullah. Kita berada di ambang tahun baru hijrah 1436. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi kita berpisah dengan tahun hijrah 1435. Mari kita tutup hari-hari akhir tahun 1430 hijrah dengan taqarrub ila Allah. Kita muliakan majlis ilmu taman surga yang mulia ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Teruskan, panggillah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruskan, sebutlah nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruskan, jangan jemu, jangan bosan memanggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terimalah amal kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. La ilaha
ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sadaqallahul azim. Di permulaan surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut beberapa ciri sifat orang beriman. Di antaranya firman Allah yang bermaksud sesungguhnya orang beriman itu bila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah mereka bertawakal. Mereka menegakkan salat, mereka membelanjakan harta yang diberikan Allah. Mereka itulah orang-orang beriman dengan sebenar-benar iman. Bagi mereka darjat ketinggian di sisi Tuhan, keampunan serta rezeki yang melimpah ruah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu malam ini dalam suasana, dalam dua keadaan. Pertama, sedih untuk berpisah dengan tahun 1435 Hijrah, tapi tertutup dengan kegembiraan untuk bertemu dengan tahun baru 1436 Hijrah. Hijrah ini berlaku dalam berbagai bentuk, ya, tidak hanya hijrah daripada Mekah ke Madinah, tetapi dalam pengertian yang luas, seluruh hidup kita adalah satu penghijrahan. Ya, dari alam roh kita hijrah ke alam janin, 9 bulan dalam kandungan ibu kita hijrah ke alam dunia. Di dunia kita melalui beberapa peringkat. Dari alam kanak-kanak kita hijrah ke alam remaja, dari alam remaja kita hijrah ke alam dewasa, kemudian kita hijrah ke alam tua. Lepas ini kemana kita? Tuan Haji Baharudin, hijrah ke alam baqa, hijrah ke alam baqa.
Itu suatu yang pasti, penghijrahan manusia, dan manusia yang bijak menyiapkan bekal untuk hijrah. Firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sesungguhnya bekalan yang paling baik adalah takwa. Bukan rumah, bukan harta, bukan kereta, bukan pangkat, bukan juga anak. Anak ada yang boleh membantu, ada yang tidak akan membantu, malah membebankan kita. Ya. Nah, itu anak saya. Dia sudah ke depan. Ya. Jadi ayahnya, ya, masjid ke masjid, surau ke surau, anaknya sudah biasa masjid tempatnya. Ya, sejak dalam kandungan lagi masjid saja tempatnya. Ya. Baik. Kalau lihat dalam diri kita pun, tanda-tanda penghijrahan sudah banyak. Ya. Mana tenaga yang dulu kuat, muda, belia, mana? Dah hijrah. Lah ni dah tua, tak tahan dah mamu, tak tahan dah. Ya. Mata pun, lah ni kalau nak baca kena pakai spek. Ya. Mata pun dah hijrah dah, bro. Ya. Telinga pun tak berapa nak dengar dah. Kadang-kadang orang rumah, ya, tanya, abang pekak tak? Ya, sedih kita. Allah, dah tua. Ya. Tengok janggut dulu hitam mula ni putih semua ni, mana pi yang hitam? Pakai hijrah dah. Ya. Ya. Tengok rambut pun dah gogok kan? Uban dah bertabur, sagi gigi pun dah habis gogok, kulit pun dah kendor, badan pun dah selalu uzur, makan pun cuma bubuk. Itu pertanda dekat dengan lubang kubur. Dah siap belum? Watazawwadu, watazawwadu, siap bekal kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. So malam ini insya-Allah kita akan fokus bab hijrah. Ya. Dari segala serba-serbinya, ya. Ya. Dan insya-Allah kita akan rehat mungkin dalam pukul 9, 9.30 kita rehat, dan kita akan sambung dalam perjalanan hijrah kita malam nanti, subuh nanti pukul 4 dalam sesi Qiyamul Lail, dan kita akan tutup dengan sesi kuliah subuh. Oleh kerana itu masa yang ada panjang, ya, relax, tenang. Ya. Saya akan kuliah hingga pukul 8.40 atau 8.45. Lepas tu saya buka peluang untuk soal jawab. Semua orang boleh bertanya, ya. Angkat tangan boleh, tulis surat boleh, dan canggih, satu lagi canggih, ya, boleh SMS ke nombor saya 01968144040. Talian dibuka sekarang. Dilayan 8.45, ya, 01968144040. Sebarang persoalan insya-Allah kita cuba, ya, layan malam ini. Baik saudara sekalian, saya tidak akan menyentuh hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, ya, betapa kesukaran hijrah, sebab rata-rata pengkuliah kita insya-Allah akan menyentuh sedikit sebanyak tentang hijratul Rasul daripada Mekah ke Madinah. Wujud dua kelompok, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ialah orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansar ialah orang Madinah yang membantu, yang mengalu-alukan, menyambut ketibaan Muhajirin. Ya. Muhajirin, Ansar. Ya. Dua ini telah memberikan saham besar dalam kebangkitan Islam, baik Muhajirin, baik Ansar.
Yang kita boleh menikmati Islam hari ini kerana kerja-kerja mereka. Dua kelompok ini, Muhajirin dan Ansar, ya. Yang oleh kerana itu, melihat sejarah, ya, kita merasa kagum dengan perjuangan dan pengorbanan mereka, ya. Sanggup hijrah, tinggalkan kampung halaman Mekah, tinggalkan keluarga, tinggalkan kebun, harta benda untuk menyahut seruan jihad. Persoalannya, mampu atau tidak kita hari ini menyahut seruan jihad itu, ya. Ya, ikut kemampuan kita. Mungkin tak perlu meninggalkan kampung halaman, tak perlu tinggalkan harta benda, tetapi seruan jihad untuk menegakkan hukum Allah, paling tidak menegakkan Islam dalam diri dan keluarga. Itu yang kita nak bincang malam ni, insya-Allah. Ya, kalau nak bincang hak besar mungkin tak selesai. Bincang masalah umat, ya, bagaimana umat Islam ini, ya, dalam keadaan umat Islam hari ini yang terumbang-ambing, ya, perpecahan di kalangan umat Islam, ya, kezaliman yang berlaku atas umat Islam, ya, menuju kepada kes Palestin, Suria, Iraq yang dekat dengan kita, Myanmar, ya. Tak apa, kita bicara soal diri kita, keluarga kita, dan apa sumbangan kita. Apa sumbangan kita untuk menjadikan Islam ini sebuah agama yang dapat menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, insya-Allah. Baik, malam ini untuk memudahkan saudara-saudara ingat, ya, kuliah saya ini, ya, ada 6 huruf yang menjadi kunci kuliah kita. H, I, J, R, A, H. Hijrah. Jadi kalau balik nanti boleh tulis H itu apa, I itu apa, J itu apa, R itu apa, A itu apa, dan H itu apa, ya, hijrah. H, hijrah menuju I, iman. Hijrah mencari iman, ya. Asasnya apa? J, jihad. Tanpa jihad, jangankan nak, ya, berjuang, nak datang ke rumah Allah pun tak sampai, bro, ya. Lagi-lagi ini nak, petang tadi bila keluar tengok, macam hujan je, nah mulalah, alah bang, hujan lah bang, iyalah hujan, abang tengok pun hujan, nah mula, kan. Jihad, ya. Hijrah mencari iman, asasnya jihad untuk mendapatkan R. Apa R? Rahmat. Rahmat, ya. Dengan rahmat kita beroleh aman. Dengan rahmat kita menikmati aman, sejahtera, dan hidup kita dilimpahi dengan H yang terakhir. Apa dia? Hidayah, petunjuk. So, H, I, J, R, A, H. Hijrah, mencari iman, ya, berpaksikan jihad, memburu rahmat Allah untuk menikmati hidup aman dalam hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengatakan iman itu dicari. Iman itu dicari. Iman tidak datang sendiri. Iman dicari. Kalau orang tanya mengapa kita datang ke rumah Allah, mengapa kita datang dengar kuliah, sebab mencari iman. Cari iman. Iman itu bukan barang yang dijual beli, ya. Iman itu tidak juga warisan daripada bapa ke anak, daripada ibu ke anak. Iman tak dapat ditransfer dari seorang guru pada seorang murid, dari seorang sahabat pada seorang sahabat. Iman dicari. Soalnya, apakah kita telah mencari iman? Nak cari iman bagaimana, Ustaz? Jihad. Sebab tu setiap langkah kita ke rumah Allah ini, itu jihad. Setiap langkah ke rumah Allah ini jihad.
Duduk mendengar ilmu itu ibadat. Dah dapat ilmu, kita amalkan, itu taqarrub ilallah, menghampirkan diri pada Allah. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain, itu sedekah. Dan mengulang-ulang ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu adalah zikrullah. Jom kita pergi ceramah, dengar ceramah di masjid. Ceramah apa? Mal hijrah. Tahun lepas aku dengar dah. Tahun lepas pun dah dengar dah mal hijrah, kan? Tahun sebelumnya pun mal hijrah juga. Dah lah. Dia tak sedar bahawa mengulang-ulang ilmu itu adalah zikr, zikrullah. Macam kita sembahyang, kan mengulang-ulang, kan? Isyak malam ni, besok malam isyak, maghrib, besok repeat lagi maghrib, subuh repeat lagi subuh, zuhur repeat lagi subuh, zuhur, asar, ulang-ulang, ya? Jangan sampai kita kata tak apa, kalau tak isyak malam ni, malam esok pun ada isyak lagi. Ya, anda solat isyak ke? Semalam dah solat dah. Jadi kalau tak solat malam ni tak apa kot, semalam dah solat dah. Ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu itu zikir, ya. Dan kebetulan saya baru saja siapkan satu buku, ya, syarah zikir munajat. Jadi tuan-tuan tadi mendapatkan di belakang sana, insya-Allah, tentang zikir. Tadi Tuan Haji Barudin sebut dah lama dah dengar zikir munajat ni. Dulu tahun 88 mula-mula keluar album kaset. Lah ni orang tak main kaset, dah tak jumpa dah kaset player. Lah ni CD player. Jadi setiap pembelian buku ini, ya, kita ada hadiahkan satu CD, ya, zikir munajat, insya-Allah, ya, ada di belakang sana, ya, boleh kita dapatkan, insya-Allah. Ya, di sini saya sebut, ya, tentang fadilat zikir, kaifiat zikir, ya, jenis-jenis zikir dan keutamaan zikir dan fungsi zikir. Untuk apa yang kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu untuk apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha, itu untuk apa? Jadi saya jelaskan di sini, ya, untuk kita cuba merealisasikan ayat Allah tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, orang beriman bila disebut nama Allah gemetar hatinya, ya, dan bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Saudara sekalian, hijrah mencari iman, ya. Ada orang kata tak payah pergi masjid lah ustaz, di mana-mana pun ada Allah. Betul lah, di mana-mana pun ada Allah. Tetapi put it this way lah, ya, kalau kereta rosak kita pergi mana? Pergi bengkel. Gigi rosak pergi mana? Dentist. Hati rosak pergi mana? Ni taman surga. Ini bengkel rohani, bengkel hati, bengkel jiwa, ya. Orang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu langkah kaki menghapus dosa, satu langkah kaki menambah pahala. Dan iblis syaitan sepanjang jalan tadi duk hasut kita ni, duk pujuk kita, cuba halang kita. Tapi kita sampai kemari. Mengapa? Sebab hati kita sudah menemui jalan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teringat satu kisah, ya, seorang anak muda waktu subuh dia nak pergi masjid. Gelap, dia pergi jalan-jalan, baru lepas hujan, jalan licin, jatuh, kotor baju dia. Dia pun balik ke rumah, mandi, salin baju, pi. Belum sampai masjid, jatuh lagi. Dia pun balik ke rumah, mandi lagi,
salin baju, pi. Tiba-tiba dia nampak ada orang tua tunggu dia tepi jalan bawa lampu. Silakan anak muda, saya tolong suluh jalan biar ang sampai masjid dengan selamat. Sampai di masjid, okey Pak Cik, terima kasih banyak, mainlah naik masjid. Dah sampai dah. Apa kata Pak Cik ni? Minta maaf, dia kata, aku tak boleh masuk. Loh, awak siapa? Aku iblis. Habis macam mana iblis boleh bawa saya, bawa lampu suluh sampai masjid? Dia kata, tadi mula-mula hang jatuh, aku yang buat jatuh. Tapi hang balik, hang mandi, pakai baju, hang pergi lagi masjid, Allah hapuskan dosa hang. Kali kedua jatuh, aku buat, dia kata. Dengan harapan kali kedua jatuh, hang tak pergi dah masjid, hang balik rumah. Engkau balik ke rumah, engkau mandi, engkau tukar baju, engkau pergi lagi masjid, Allah ampunkan seluruh keluargamu, kata iblis. Sebab tu kali ketiga engkau pergi masjid, aku kena pastikan engkau selamat sampai ke masjid. Kalau engkau jatuh lagi, engkau balik tukar baju, aku takut Allah ampunkan seluruh orang kampung kamu. Nampak? Iblis akan berusaha bagaimanapun. Sebab tu bila sampai ke rumah Allah ini, alhamdulillah sampai ke rumah Allah. Ya, agak-agak ada tak anak Korea kita ni, katanya pengurusi ni, ada tak anak Korea kita yang tak pernah pijak kaki ke masjid? Agak-agak ada tak? Oh. Ada tak? Ada. Takkan tak ada? Jangan segan, ada. Not even Jumaat. Jumaat pun dia tak main. Saya boleh rasa, boleh feel. Betul. Ada yang mari setahun sekali. Itu pun tak masuk, duduk luar ya. Pakai lawa-lawa, segak-segak. Raya. Ada yang tak main, raya pun tak datang. Datang bila? Nanti dah mati. Dah mati datang. Itu pun sebab dipikul. Kalau suruh dia mai sendiri ke masjid, dia mai tak? Kalau ada orang mati datang ke masjid, macam saya lari dulu ya. Dah mati baru bawa ke masjid, baru nak sembahyang di masjid ya, action pula tu. Sembahyang depan imam. Oi, bukan main ya. Sah tak sembahyang depan imam ni? Sah tak? Tanya Imam Syafiq. Sembahyang depan imam sah tak? Sembahyang mayat mesti depan imam. Imam Allahu Akbar. Hang ni masa hidup tak nak sembahyang belakang aku. Dah mati hang action sembahyang depan aku. Tidur-tidur pula tu. Bukan imam sini, ni imam Afrika lah. Betul bang? Apa yang membuat kita berat hati nak ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus terang, ini rumah Allah. Tidak ada rumah seindah rumah Allah, dan tidak ada majlis seindah majlis ilmu, taman-taman surga. Tak ada. Tapi kita tak nampak kan? Sebab apa? Sebab kita melihat dunia dengan mata kepala, kita tak lihat dunia dengan mata iman. Sebab tu kita kata hijrah, cari iman. Lihat dunia dengan mata kepala, kita tak nampak taman surga bang. Kita nampak apa? Taman bunga. Lagi taman haiwan. Lagi dia sanggup pi sampai ke Melaka nak tengok taman apa? Taman buaya. Taman buaya. Tapi taman surga tepi rumah tak datang, saudara. Betul ya? Bang, bukan nak kata kita ni baik sangat. Allah, depa ni pi masjid apa ingat baik, dia baik sangat ke? Tak. Jawab, kita datang kemari bukan sebab kita baik, kita kemari sebab kita mencari yang baik.
Apakah ada tempat lebih baik dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada tempat lebih indah dari taman surga Allah Subhanahu? Tapi sebab saya kata tadi, kita melihat dunia dengan mata kepala, tidak dengan mata iman. Saya tak nampak taman surga, tak ada pun, biasa-biasa ya. Rumah aku lagi cantik, dia kata, mula kan, rumah aku lagi cantik, rimahlah duduk masjid ni. Tak ada aircon ke, dia kata. Mula rumah dia aircon kot kan. Kita pakai kipas tu, dia kipas kilang lah. Tak apa mamu, insyaAllah Saksi ada orang sponsor pasal aircon, bagi sejuk. Kalau tak mai juga tak tahu. Mungkin ada orang rasa panas di masjid, di rumah Allah ini. Bukan panas udara, bukan tak selesa masjid, tetapi sini kan? Sebab tu kita kata hijrah mencari iman. Cari iman ni kan? Apalah orang masjid ni tiap malam kuliah. Awak mereka ni hebat sangat ke kan? Ada kadang-kadang kita dengar suara-suara sumbang, orang masjid ni ingat mereka kan suara-suara masuk surga. Kena jawab, tak, aku tak kata aku masuk surga, tapi aku nak masuk surga dan aku berusaha cari jalan ke surga. Bermula dengan datang ke taman surga. Tunggu dia. Ini rumah Allah. Dia kata di mana-mana pun ada rumah Allah. Betul lah. Di mana-mana pun ada Allah. Tetapi saya sebut tadi, jalan kan? Jalan. Kereta pamcet, cari angin, kita pergi mana? Kita pergi pam angin tu. Tak payah pergi pam angin lah, di mana-mana pun angin. Cuba tengok, betul tak? Kita nak cari Allah, kita pergi rumah Allah. Ambil ayat sembahyang, Allahu Akbar. Mengapa? Sebab itu jalannya, itu lorongnya, kita kena lalui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kita kembali kepada Allah. Kalau masa sehat tak mau pergi jumpa Allah, kalau masa senang tak mau pergi jumpa Allah, dah sakit, dah mati besok baru nak cari Allah. Masa tu orang dah berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dah mana dah. Dan sebab tu saya kata tadi, di mana-mana ada Allah, betul. Tak payah pergi rumah Allah, boleh jumpa Allah, betul. Di laut ada Allah, di darat ada Allah, di langit ada Allah, di mana-mana ada Allah. Wujud. Allah bersifat wujud. Ada Allah tidak bertempat, di mana-mana ada, betul lah. Tapi kenapa kita datang ke rumah Allah? Sebab ini channel dia, ini channel dia. Macam saya tadi lah, tayar kereta kita pamcat, kita pi cari pam tayar. Tak payahlah cari pam tayar di mana-mana pun angin. Macam boleh? Boleh? Tak boleh. Jadi saudara sekalian, ini yang kadang-kadang kita tak nampak. Hijrah mencari iman. Kita kemari mencari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebab tak nampak, ya? Sebab hari ini pandangan mata manusia dihijab oleh apa dipanggil maddi, kebendaan, materialisme, kebendaan. Betul. Kita bangun pagi celik-celik mata tengok rumah, tengok kereta, kira duit, akhirnya kita melihat sesuatu yang kita nampak adalah benda-benda maddi, material. Kita tak nampak beyond benda tu, kita tak nampak. Ya, apa ada sebalik benda kita tak nampak. Kita nampak ni buku, tapi apa ada sebalik buku kita tak nampak. Ya. Sedangkan kalau orang yang bijak, dia melihat benda, dia melihat batu, dia melihat rumah, dia melihat pokok, dia kata ini semua tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ada akal. Jadi kita tengok benda, saya pun tengok, sampai-sampai dia tengok masjid, Masya Allah, indahnya masjid, subhanallah, kebesaran Allah, kan? Tengok pokok, tengok bunga cantik, subhanallah, cantik, nampak kebesaran Allah. Tengok buku, Masya Allah, macam mana dia tulis ni, Allah, nampak kebesaran Allah. Tengok dia, canggih betul lah handphone lah ni, subhanallah. Ini ciptaan manusia. Bagaimana kalau ciptaan Allah? Tahu tak? Orang yang beriman, apapun dia tengok, dia nampak Allah. Tapi orang yang tak ada iman, bro, apapun dia nampak, dia tak nampak Allah. Dia nampak nafsu. Oh, aku nak itu, aku nak itu, aku nak itu. Semua dia nak. Dia tak nampak kebesaran Allah, dia nampak kebesaran nafsu. Semua dia nak. Betul? Dan ini masalah besar. Ya, apabila manusia sudah melihat kebendaan hingga mereka menolak nilai-nilai al-ghaibi. Ya. Manusia melihat benda yang fizikal. Seeing is believing. Nampak, percaya. Tak nampak, tak percaya. Duit nampak? Nampak. Percaya? Percaya. Pahala? Tak nampak. Percaya tak? Dosa? Tak nampak. Surga neraka? Tak nampak. Inilah punca masalah hari ini. Apabila manusia hanya melihat benda yang nampak, beriman dengan benda yang nampak, dan tidak beriman dengan benda yang tak nampak, al-ghaibi, dosa, pahala, surga, neraka, ni jadi macam ni. Depa buat dosa tak takut. Hang jangan mencuri. Mencuri ni dosa. Dia tanya kita balik, dosa tu warna dia apa? Jangan rasuah. Rasuah dosa. Dosa masuk neraka. Dia tanya, neraka tu tang mana? Jangan fitnah. Fitnah tu dosa, nanti tak cium bau surga. Dia tanya kita balik, surga tu tang mana? Krisis yang melanda manusia hari ini, makcik, akhirnya pencuri semakin ramai, perompak semakin ramai, perogol, pembunuh. Mengapa? Sebab mereka nampak dunia, mereka tak nampak apa di sebalik dunia. Mereka nampak harta benda, mereka tak nampak Tuhan Allah yang mencipta dunia dan seluruh harta yang ada dalam dunia ini. Itu masalahnya. Anak lawan mak bapak, sebab apa? Sebab tak takut dosa. Isteri lawan suami, sebab apa? Sebab tak takut dosa. Suami abai tanggungjawab, zalim pada isteri, sakiti isteri, tak bagi nafkah isteri, kasar pada anak-anak. Kenapa? Tak takut dosa. Sebab dosa ini benda tak nampak. Dan paksi kekuatan iman ialah beriman dengan benda yang tak nampak. Ada ayat, ada alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Sambung sikit. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa ialah yang beriman dengan perkara gaib. Apa dia benda gaib? Allah gaib. Allah tak nampak. Orang beriman dengan Allah, dia tak buat dosa. Kenapa? Bila nak buat, Allah melihat. Allah melihat. Tapi sebab dia tak nampak Allah, dia pandang kiri, pandang kanan, line clear. Itu yang dia buat tu.
Orang buat jahat sebab line clear. Betul tak? Bukan restoran line clear, tu lain. Ni line clear, kiri tak ada orang, kanan tak ada orang, dia sapu semacam. Dia lupa Allah is watching, Allah melihat. Kenapa? Dia tidak beriman dengan Allah, dia tak beriman al-ghaibi. Dosa, pahala al-ghaibi, syurga, neraka al-ghaibi. Hari ini berlaku segala krisis di dunia ini, puncanya apa? Sebab manusia menolak iman dengan perkara ghaib. Sebutlah krisis apapun. Dalam rumah, krisis antara suami isteri, krisis antara anak dan mak bapak, adik beradik bergaduh, ipar duai bermusuh, dengan jiran, dengan tetangga, krisis sosial, keruntuhan akhlak, samun, curi, rogol, buang anak, segala macam, krisis ekonomi, krisis politik. Sebutlah, sebut segala krisis yang melanda hari ini. Kalau tanya saya jawab puncanya sebab manusia tidak beriman dengan al-ghaibi. Mengapa kita sembahyang, Kak? Mengapa kita sembahyang? Sebab kita beriman dengan al-ghaibi. Betul tak? Nak pahala tak? Pernah tengok pahala? Tak pernah. Nak buat dosa tak? Pernah tengok dosa? Nampak? Al-ghaibi. Nak syurga tak? Nak? Pernah tengok syurga? Tak ada. Takut neraka tak? Takut. Pernah tengok neraka? Tak pernah. Al-imanu bil ghaibi. Anak tidak akan lawan mak bapak kalau dia tahu bahawa dosa derhaka pada mak bapak itu besar. Tapi anak hari relax ya, anak hari ni relax ya. Mak panggil buat pekak, bodoh. Mak suruh diam. Mak panggil tak nyaut, suruh tak buat. Betul. Anak hari bercakap kasar dengan mak bapak, tengking-tengking mak bapak. Kan? Punca apa? Sebab krisis iman. Anak hari ini tidak beriman dengan al-ghaibi. Anak hari beriman dengan al-maddi, kebendaan. I love you mama, I love you pa. Why? Because you give them money. Sayang mak, sayang bapak. Betul tak? Anak kita hari sayang mak bapak sebab apa? Sebab duit. Cuba tak bagi duit, apa dia kata? Mak jahat, bapak jahat. Betul tak betul ni? Krisis apa ni? Krisis imanu bil ghaibi. Dulu zaman kita kecil-kecil, belum ada lagi. Zaman saya kecil, tak ada. Zaman kami kecil-kecil, mak panggil kita sahut tepat. Kenapa? Takut derhaka. Takut sangat. Kita pi main jauh-jauh, tiba-tiba dengar mak kita panggil, sayup suara. Mak panggil, tak ada tangguh-tangguh, tak ada, tinggal campak mainan. Main batu kah, main kayu kah, tinggal semua lari pergi berdesut pergi jumpa mak. Kenapa? Takut dosa. Betul. Dulu punya fashion lah. Mak suruh kita buat tanpa sebarang upah. Lah ni anak-anak buat juga 20 sen. 20 sen bukan minyak. Bang Sudin 20 sen. Kecil-kecil 20 sen. Dah besar besok 20%. Tuan penasihat. Betul tak betul ni? Ini musibah. Anak-anak hari ini tak dengar cakap. Suruhlah buat apa, dia tak peduli. Tapi kalau di luar rumah, hebat anak kita ni, gagah, lompat sana, lompat sini, very energetic, cukup tenaga. Dalam rumah tidur ya. Ini soalan orang tanya saya, Ustaz, anak saya ni kalau di rumah, di luar rumah dengan kawan dia boleh main bola berjam-jam, dia boleh kayuh basikal berjam-jam, dia boleh naik bukit, turun bukit, terjun laut, tak ada masalah. Tapi di rumah suruh buat kerja sikit pun tak boleh. Apa jawapan saya? Itu
gangguan iblis. Iblis. Anak kita kalau di luar rumah hebat, dalam rumah lembek, di luar rumah celik, dalam rumah tidur, itu gangguan jin. Betul? Sebab jin, iblis paling takut, paling benci dua golongan. Pertama, orang yang sujud menyembah Allah. Hang puasa tak apa, hang sedekah tak apa, pi umrah, pi haji tak apa, tapi hang jangan sembahyang nak. Ada tak orang puasa tak sembahyang? Ada. Ada tak orang pi Mekah tapi tak sembahyang? Ada tak? Saya jumpa dah. Tu tak pi masjid. Ish, rugilah ustaz no, dah sampai tak pi masjid. Kita kata, dia kata lain. Oh, kot dia sembahyang dalam bilik kot. Tak. Ada juga, ada. Dia belanja ribu-ribu, iblis tak kisah. Hang belanja lah banyak mana pun tak kisah, cuma satu je, jangan sembahyang. Sebab bila kita solat sujud, iblis akan teringat balik dosa dia pada Allah. Dosa iblis hingga terusir daripada syurga sebab enggan sujud pada Adam. Dan sebab tu banyak orang baik tapi tak sembahyang. Pelik kita ni. Dia sendiri cakap, aku walaupun aku tak sembahyang, aku baik, kata. Pernah dengar tak? Ada kan? Mat, aku walaupun tak sembahyang, aku baik tau. Macam mana hang kata hang baik, hang tak sembahyang? Aku tak mencuri, dia kata. Aku tak menyamun, aku tak fitnah, aku tak tipu, aku tak rasuah. Aku baiklah, dia kata. Tu sembahyang tapi rasuah, tu sembahyang tapi menipu, tu sembahyang tapi fitnah. I tell you, dosa paling besar ialah meninggalkan solat. Yang lain dosa besar, ya, dia sihir, dia mencuri, dia menipu, dia membunuh, dosa besar. Tapi solat ini putus hubungan dengan Allah Subhanahu. Orang yang rasuah masih solat, insya-Allah ada ruang untuk bertaubat. Jahatlah dia ni, ya, pergi buat tu buat ni, mencuri, menyamun apa semua, tapi dia masih solat, ada hubungan dengan Allah, insya-Allah dia boleh taubat. Tapi kalau orang tinggal solat, baik macam mana pun, cek nak habaq sini, baik macam mana pun, seluruh kebaikannya tidak punya tempat sebab bangunan tidak ada. Mengapa bangunan tidak ada? Sebab tiang tak ada. Apa dia tiang itu? As-salah. Dia puasa, dia haji, dia zakat, dia bantu orang tu, dia buat ni, dia buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, segala kebaikannya nak letak mana? Dia tak ada bangunan nak simpan kebaikan dia. As-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Sebab itu apabila orang meninggalkan salat, iblis sudah berjaya memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua yang iblis paling takut ialah anak yang berbakti kepada mak bapak. Boleh baik dengan orang tu, baik dengan jiran, baik dengan orang miskin, baik dengan orang yatim, baik-baik, tapi dengan mak bapak kasar, cukup. Segala kebaikan habis. Ya, kita buat baik, kita bantu orang miskin untuk mendapat ridha Allah, tapi Allah kata ridallahi fi ridal walidain. Hang cuma dapat ridha aku kalau hang dapat ridha mak pak hang. Selagi kita tak dapat ridha mak bapak kita, jangan mimpi kita boleh dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Saya jumpa ada seorang umur 50-an, bayar saya, tapi nampak tua. Bukan saya kata saya nampak muda, tak.
Dia pun kata, iya kau Ustaz, sebaya kita, sebaya tahun 61, lahir pun 61, sebaya. Tapi dia kata, Ustaz nampak muda. Dia kata, dah kita serupa, cuma beza aura dia lain, muka kusut serabai. Kita apa masalah? Entahlah Ustaz, saya, dia kata, sampai umur lah ni buat apa pun tak jadi. Bisnes satu-satu tutup, buat apa pun tak jadi. Rumah nak kena long, kereta, keluarga, isteri, anak-anak, tak jadilah Ustaz. Apa masalah Ustaz? Saya kata, mak ada lagi tak? Ada. Bila last jumpa mak? Dia diam, dia tak jawab. Bila last jumpa mak? Lama dah Ustaz. Berapa tahun? Makan 7 tahun. Saya kata, kenapa? Diam. Saya kata, kalau hang nak saya tolong, cakap kenapa. Hang gaduh dengan mak? Kalau hang gaduh dengan mak, pergi balik, cium tangan mak, minta ampun, minta redha, minta halal, insya-Allah terbuka jalan hidup dunia ni. Dia peluk saya, dia menangis Ustaz. Dia kata, saya tak boleh cerita Ustaz, tapi saya dah sumpah takkan pijak rumah mak saya Ustaz. Dia kata, dia kira berpatah arang. Dia gaduh adik-beradik. Dia kata mak dia sided adik dia pun bawa diri, marah, dia kutuk habis keluarga, kutuk habis. Bapak dah tak ada, mak dia kutuk habis-habis. Kata pergi balik jumpa mak. Selang berapa lama dia jumpa saya, dia peluk, Ustaz, saya dah jumpa mak saya, mak dah ampunkan semua. Saya kata, so how do you feel sekarang? Apa you rasa? Ya. Alhamdulillah Ustaz. Dia kata sekarang dia rasa tenang, aman, kan? Buat apapun dia kata taklah nak kaya sangat, tapi Alhamdulillah Ustaz, ada kepuasan, ada ketenangan. Saya kata situ ada ridha Allah. Ridha Allah terletak pada ridha mak bapak. Ada buat dosa dengan bapak? Ada. Habis nak buat macam mana? Saya kata, sedekahkan Fatihah banyak-banyak, banyakkan bersedekah untuk bapak. Bapak dah pergi haji? Belum. Anda buat haji? Belum. Hampir haji, kemudian upah haji untuk bapak. Bantu dia. Alhamdulillah, develop lama-lama. Jumpa dia, after few years jumpa dia. Hang pakai ubat apa? Dia, aura dia sudah, aura sudah lain. Dia ceria, dia tenang, happy. Jalan pun dia tak gopoh, tenang. Hang pakai ubat apa? Makan apa? Ya Ustaz, saya pergi masjid, ingat kuliah. Lepas Ustaz cakap hari tu, saya ikut apa semua, jumpa mak saya buat apa yang saya dah pergi haji, saya dah buat upah haji untuk bapa saya Ustaz. Dia kata, lah ni saya rasa cukup, lapang, lega. Betul bang? Ya. Iblis cukup takut dua ni. Satu yang menyembah Allah, satu yang buat baik kepada mak bapak. Dan namanya Amin Zidan. Edisi yang ke-10. Ini saudara sekalian, jihad, hijrah mencari iman, berasaskan jihad untuk mencari rahmat. Apa dia rahmat? Kasih sayang Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kalau Allah campak rahmatnya pada kita, kita hidup berkasih sayang, insya-Allah. Ya. Kalau Allah cabut rahmat dari kita, habis. Saya, bila orang tanya saya, Ustaz, kenapa anak-anak degil, suka melawan, tak dengar cakap? First respon saya, bang, mungkin Allah cabut rahmat sehingga anak-anak tak rasa kasih sayang, ya, tak ada perasaan belas kasihan, tak ada. Allah cabut rahmat, ya.
Dan dalam hubungan suami isteri, ya, macam tu juga. Ya, mengapa suami isteri selalu bergaduh, ya, panas, ya, bertengkar? Kita khawatir puncanya kerana Allah cabut rahmat. Baik, apa punca Allah cabut rahmat? Allah murka. Mengapa Allah murka? Dosa. Dosa. So, penyelesaiannya taubat. Taubat. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Antara zikir yang akan kita laungkan, alunkan esok subuh insya-Allah. Tubna ilallah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ilallah, kami kembali kepadamu ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesali dosa-dosa kesalahan yang pernah kami lakukan. Mengapa Allah cabut rahmat? Sebab Allah murka. Mengapa Allah murka? Sebab dosa. Penyelesaiannya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubat nasuha. Macam mana Ustaz? Dosa banyak Ustaz, Allah terima ke taubat? Dalam hadis qudsi Allah sebut, bila hambaku buat dosa, datang kepadaku mohon ampun, aku ampunkan. Dia kembali buat dosa, datang lagi minta ampun, aku ampunkan. Dia pergi lagi buat dosa, datang kepadaku minta ampun, aku katakan kepada hambaku, hai hambaku, selagi kau mengaku hamba, aku Tuhanmu, kau datang minta ampun, aku ampunkan. Wala ubali, aku tak kisah bersama mana dosa yang dilakukan. Itu Imam. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-taibun. Tiap bani Adam buat dosa, dan yang paling baik antara mereka ialah yang bertaubat. Saudara, ini masuk neraka, ini masuk surga. Bezanya apa? Bukan ini buat dosa, ini tak buat dosa. Serupa, semua manusia buat dosa. Bezanya, ini bertaubat, ini tak taubat. Saya buat dosa, saudara buat dosa, kita semua buat dosa. Kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam buat dosa. Beza ialah yang ini buat dosa bertaubat, yang ini buat dosa dia angkuh, dia sombong. Oh, dia boleh ambil, ya, boleh post dalam Facebook, dosa boleh cerita dalam Facebook. Lah ni cuba tengok, ya, posting kadang-kadang ni, hati-hati Facebook ni. Yang terkini ini, kisah yang terbaru ini, anjing ni, anjing. Oh, dia bangga. Oh, dia anjing ni comel, cute, cool. Dia kata ini awesome. Awesome apa? Hah? Subhanallah, dia bangga. Ya, ada kempen I want to touch a dog, kempen aku nak pegang anjing. Kononnya nak bagi tahu bahawa makhluk Tuhan ni serupa semua. Anjing ke dia apa ke dia makhluk Tuhan, dan dia tak perlu dihina, dia tak boleh dizalimi. Betul lah, kita pun tak zalim anjing, tapi tak sampai lah nak kedek-kedek dia, nak dukung dia buat apa, nak peluk dia buat apa, nak tunjukkan sayang pada anjing. Oh, dia kata ni pun makhluk Allah. Okey lah, ini makhluk Allah. Yang satu lagi tu, yang kaki pendek itu, bukan makhluk Allah, makhluk Allah juga. So macam mana kalau lepas ni kita buat another campaign, I want to touch a pig. Okay, anybody want join? Saya orang banyak tanya bab ni. Ini Ustaz, apa hukum anjing ni? Tidak ada khilaf. Semua ulama bersepakat bahawa ayak liok anjing itu najis mughallazah. Tak ada khilaf. Hanya khilaf pada badan. Imam Syafi'i kata seluruh badan anjing itu najis. Pegang dia saja-saja haram, saja-saja.
Ya, kalau tak jalan saja macam mana? Anjing tersepit, kita tolong, tak apa. Tak apa. Anjing nak lemas, kita tarik, tak apa. Kan? Anjing sakit, kita angkat, tak apa. Tapi kalau saja nak gatal-gatal tangan nak pegang, haram. Cuma bila kering, kata Imam Syafi'i, tak perlu disamak. Bila basah kena samak. Yakin kering. Bila masa tangan kita kering, bang? Kalau tangan saya ni jarang-jarang kering lah, sentiasa ada peluh lah, ada peluh. Kemudian Imam Syafi'i kata, anjing membersihkan bulunya dengan lidah dan ayak liur dia. Sebab tu dia kata najis mughalladhah, haram. Dan cuma beberapa mazhab mengatakan tak apa, pegang badan tak apa, cuma ayak liur dia, hidung dia basah. Dah kalau dengan anjing, dia tak hidung kita kah? Dia tak hidung kah? Oh tak apa, kita belajar cara sama. Yang nyusahkan diri buat apa? Ha? Oh nak tunjukkan sayang pada anjing, dia pun makhluk. Bukan cara macam tu. Kita pun tak hina anjing. Malah ada cerita bagaimana seorang yang banyak dosa masuk surga kerana bagi minum anjing. Ada cerita, bukan tak ada. Tapi taklah cerita dia peluk anjing, dia kelek anjing, dia belat, tak ada. Setakat bagi minum, setakat keperluan dia nak minum, nah minum. Ini cerita. Lagipun okey, saya dah sebut hukum-hukum, ya. Kita ambil uruf apa dia? Adat, custom. Adat yang digunakan di negara ini oleh masyarakat Islam. Melayu bukan Melayu, sama saja kita dengan anjing ini jauh. Tapi ini dia reverse, dia nak pecahkan tembok itu, nak tunjuk Melayu pun okey dengan anjing. Nampak dah? Ini masalah. Keluar dekat Facebook, tunjuk gambar, ya, kempen besar-besaran. Ustaz yang dipanggil kuliah tu, dia ceritalah, dia kata, saya tak tahu ini kempen sayang anjing. Saya dipanggil cerita macam mana bersihkan tangan kalau terkena anjing. Dia kuliah macam biasalah. Dia kata ini peluang untuk dia berdakwah kepada Islam dan bukan Islam. Kan dia terlibat kan dalam forum tu kan, dia terlibat. Akhirnya orang kutuk dia, ustaz apa ni ikut sama dalam kempen I want to touch a dog. Dia kata, no, aku tak ikut kempen tu, aku datang dipanggil nak cerita macam mana nak samak kalau terkena anjing. Kan dia serba salah lah ni, ya? Serba salah dia. Sebab dia ingat nawaitunya baik, tapi dia tak terfikir bahawa program itu adalah untuk memperlihatkan bahawa inilah Muslim, modern Muslim, orang Islam modern. Dengan anjing okey, dengan arak okey. You tak minum tak apa, tapi you gaul dengan arak tak apa. You tak minum tak apa, tapi you peganglah sikit, apa salahnya? Nampak tak? Dia mula meliberalkan, dia mula melonggarkan kepahaman kita tentang Islam. Mulalah tengok arak tak apa, tengok anjing tak apa, tengok orang bogel pun tak apa. Aku tak buat apa-apa, aku tengok ya. Nampak? Dia mula. Akhirnya terlucutlah iman. Bila datang murka Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah cabut rahmat. Bila Allah cabut rahmat, there is no aman. Tidak ada keamanan, tidak ada kesejahteraan. Lani kita rasa dah. Lani kita rasa rumah kita tak aman, kereta kita duduk bawah flat tak aman. Betul. Di KL tu Allahu Akbar, pecah rumah, tak pecah rumah, pecah kereta, tak pecah kereta, pecah kepala. Tak aman. Pencuri banyak, penyamun, peragut, apa semua. Puncanya apa? Allah cabut rahmat. Pegang itu bang, pegang tu kuncinya bang. Betul. Bila Allah cabut rahmat, there is no aman dalam sini. Hidup resah, gelisah. Dah kunci belum? Kunci. Rumah dikunci, lepas dikunci. Grill dikunci. Allahu Akbar. Orang dulu
rumah kampung dulu, ada kunci kah? Tak ada. Buka angin, tembus depan, masuk belakang, okey, tak ada masalah pun. Apa pun tak masuk. Kenapa? Nilai apa kita hidupkan masa itu? Sungguh bang, Allah cabut rahmat. Yang jadi huru-hara macam ni. Kita kerja, duit dapat, hujung bulan dapat, tengok, duit dah habis. Dah, akhirnya kena hutang sana, hutang sini. Oh, macam ni tak aman. Kenapa? Allah cabut rahmat. Bapa saya sampai mati gaji cuma 700. Sampai mati. Bermula dengan gaji 200. Buruh di Jabatan Pertanian, naik pangkat mandor, naik gaji sikit. Lepas tu dia ambil lesen jadi driver, naik pangkat sikit, sampai mati gaji 700. Anak 7 orang. Alhamdulillah haji. Dia pergi Mekah, rumah ada, kereta ada, tak satu hutang tak ada. Anak dia balik universiti, gaji ribu-ribu, tapi ujung bulan hutang, ujung bulan hutang. Apa yang kurang di sini? Apa yang kurang? Mungkin keberkatan Allah, Allah cabut keberkatan, Allah cabut rahmat. Betul, kita banyak dosa bang. Duit banyak bukan tak ada duit, tapi macam air aja keluar, habis. Dan subhanallah, rahmat, kita perlu rahmat Allah. Dapatkan balik rahmat Allah. Caranya bagaimana? Taubat. Malam besok, subuh esok, di antara benda yang akan kita buat ialah solat tasbih. Pukul 4 insya-Allah kita solat tasbih. Solat tasbih ni dia lebih power dari solat taubat. Solat taubat sekadar ya Allah minta ampun dosa. Solat tasbih minta cuci dosa, ya. Cuci kesan-kesan dosa, cuci sendi-sendi yang pernah buat dosa, insya-Allah. Ya, dan barulah kita hidup dalam hidayah Allah. Once you hidup dalam hidayah Allah, dia panggil guidance, petunjuk, only then you will reach your destination. Tanpa hidayah, tanpa panduan Allah, kita tak sampai ke matlamat kita. Matlamat kita ke mana kak? Nak ke mana? Nak ke mana? Bang, nak ke mana? Nak ke mana? Surga. Yes, go for it bro. Tapi ada hidayah, ada petunjuk. Macam nak pergi sana, ada signboard, ada kenal signboard. Lampu merah berhenti, kuning standby, hijau you jalan. No parking, no overtaking, no speeding. All this halal and haram. Ini halal dan haram. Manusia hidup dalam hidayah, insya-Allah sampai. Saya sampai kemari sebab ada petunjuk. Saya dari Kuala Lumpur, ya. Dari tadi pukul 2 saya drive sampai sini, pukul 5.30, pukul 6.30 sampai sini. Kenapa? Ada petunjuk. Saya ikut signboard. Saya ada Waze. Ada Waze. Waze tu hidayah lah kak, petunjuk lah kak, guidance. Sampai sini ada kawan bawa saya kemari, sampai. Kalau tak ada petunjuk, boleh sampai? Macam itulah kita. Kalau tanpa petunjuk Allah, boleh sampai surga kak? Boleh. Silap-silap nak ke surga, sampai ke neraka. Ini dah sesat dah ni. Tahu pun tak apa. Dah sesat jalan, nak surga tapi sampai ke neraka. So hijrah, mencari iman, menerusi jihad untuk mendapatkan rahmat, supaya kita hidup dalam aman dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.